Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Idh qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muka surat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati la ta'budish syaitan Innash syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliyya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyya. Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati la ta'budish syaitan Innash syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliyya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliyya. Qala salamun alayk sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Sekali lagi terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati la ta'budish syaitan
Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. La in lam tantahi la arjumannak. Wahjurni maliya. Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi. Innahu kana bi hafiya. Sadaqallahul azim. Surah Maryam ayat 44. Tiada terjemahan dicatatkan di situ. Mengapa? Jawapan senang penyusun ialah jemaah cari dalam kitab tafsir masing-masing. Kan. Tapi tanya penyusun, ruang lah. Ruang tak muat. Kita nak highlightkan ayat Quran tu supaya besar. Kalau ayat Quran masuk terjemahan, Quran tu jadi kecil. Sedangkan terjemahan bolehlah kita buka, jadi homework baca. Terjemahannya tidak begitu payah, mudah. Bentuk dialog. Semasa di dunia Nabi Ibrahim, kita lahir-lahir Nabi Ibrahim dah tak ada dah. Allah Ta'ala merakamkan sejarah Nabi Ibrahim pernah berdakwah kepada ayahandanya sendiri dalam suatu dakwah yang hebat. Dan secara umumnya kita pernah dengar cerita Nabi Ibrahim berdakwah dengan ayahnya. Ada perbahasan, ayah Nabi Ibrahim ini ayahnya betul ke pakciknya? Itu ada khilaf, ada perbahasan. Yang kuatnya bukan ayahnya yang betul lah. Ayah pakciknya yang dikasihi. Surah Maryam ayat 44 yang atas tu, wahai ayahku, ya abati, oh my father, wahai ayahku, la ta'budi syaitan, janganlah kamu sembah syaitan, udahlah syirik. La ta'budi syaitan, jangan kamu menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya, sesungguhnya syaitan itu sangat durhaka pada Tuhan yang Maha Ar-Rahman. Sembah syaitan, ikut syaitan bermakna berlaku durhaka kepada Allah Ar-Rahman. Itu huraian kepada teguran dakwah Nabi Allah Ibrahim penuh kasih sayang dengan ayahandanya. Wahai ayahandaku, ya abati ni kalau dalam bahasa biasa ya abi. Kalau ya abati ni dalam lagi lah, wahai ayahandaku yang dikasihi. Kita kena sebut ayahandaku yang dikasihi. Dalam bahasa Arab, dalam satu perkataan tu dah ada dah. Ya abati, ya walidi, ya waladi, wahai anakku. Ya bunayya, wahai anakku yang dikasihi. Dalam bahasa Arab. Ayat 45 lagi Nabi Ibrahim syarahkan lagi. Ya abati, wahai ayahandaku, inni akhafu an yamassaka adabun minar rahman. Aku bimbang wahai ayahku, nanti dekat akhirat kamu akan disentuh dengan azab daripada Tuhan Ar-Rahman. Nanti ayah kena seksa nanti.
Bukan tunggu dekat akhirat, nanti dalam kubur ayah kena seksa. Nanti ayah di padang mahsyar nanti kena seksa. Anak anda nak ingatkan ayahanda ni kat sinilah, ayahanda. Jangan syirikkan Allah. Ayat 44, ayat 45, nanti ayahanda kena azab nanti. Fatakuna lisyaitani waliya. Maka pada ketika itu kamu akan mengikut. Ayahanda akan ikut syaitan sebagai ketua. Syaitan jadi ketua nanti di hari akhirat. Orang-orang syirik, orang-orang yang musyrik mati tanpa la ilaha illallah. Ayat 46, jawapan balas ayahanda Nabi Ibrahim yang nama Azar ni. Apa jawapan balas? Jawapan balas oleh ayahanda Azar ni, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Kamu benci sangat ke kepada berhala ni? Nampak gaya macam kau benci sangat ni. Araghibun anta an alihati, kamu tak suka ke dengan berhala-berhala ni? Kalau kita baca sejarah dia, ini ada pendapatan ayahanda Azar. Kalau dihuraikan, kamu besar ni dengan duit ni. Dia mai butir tu lah. Ayah bisnes lama dah, jual berhala ni apa semua ni. Kamu membesar dengan duit ni. Dia mari hurai ayat kat situ. La illam tantahi, jika kamu terus menzahirkan bencimu kepada kerja-kerja aku ini, la arjumannaka, aku baling kamu orang, aku rejam kamu. Kamu dakwah sangat aku ni kan, aku baling kamu orang, aku rejam kamu. Itu jawapan ayahanda Azar. La arjumannak, rejam kamu. Wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku dalam tempoh yang lama. Ada satu pasukan tu, you will macam mana? Never walk alone. Yang ni leave me alone. Pergi jauh-jauh lah, jangan kacau aku. Kamu kalau nak dakwah sangat, dakwah orang lain, jangan dakwah aku. Biar aku dengan kerjaya aku, dengan bisnes aku, berhala ni, jual berhala, import export berhala ni. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahanda dengan perkataan yang baik. Panjanglah dakwah Nabi Ibrahim ni, Allah Ta'ala rakam dalam surah Ibrahim. Ni cerita yang lepas, kita beranak lahir dah tak ada dah. Allah Ta'ala rakam balik peristiwa yang mana Nabi Ibrahim AS berada di alam barzah, ayahandanya Azar berada di alam barzah. Apa jawapan penutup Nabi Allah Ibrahim AS ayat 47 tu? Ayat 47. Qala, berkata Nabi Ibrahim, salamun alaik, salam sejahtera ke atas kamu. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan minta ampun untukmu wahai ayahandaku kepada Tuhanku. Ke akhirat nanti, bahkan sekarang dan nanti ke akhirat nanti, aku akan minta ampun di depan Allah untuk kamu wahai ayahandaku. Innahu kana bi hafiyya, sesungguhnya Allah Ta'ala tu sangat baik kepada aku. Nabi Ibrahim dengan Allah Ta'ala Khalilullah, Khalilur Rahman, Khalil. Gelaran Nabi Ibrahim Al-Khalil. Khalil ni yang sangat rapat dengan Allah Ta'ala. Khalilullah. Nabi Ibrahim cerita, tak apa, ayah tak ikut, anak anda akan terus dakwah lagi. Namun nanti kalau ayah anda dah meninggal di padang mahsyar, anak anda akan mohon keampunan untuk ayah anda di hadapan Allah. Allah dengan anak anda rapat. Khalil, rapat. Surahul Azim, surah Maryam ayat 44, ayat 47. Tak ada terjemahan tu, ayah anda benda balik ni, jemaah balik dalam handphone pun ada type terjemahan surah Maryam ayat 44, ayat 47. Nanti ceritakan, next ceritakan saya nak adjust muka surat supaya dapat masuk terjemahan lah. Yang nak di-highlightkan hadis bawah ni. Hadis ni siap terjemahan. Nabi SAW bercerita tentang nanti Nabi Ibrahim terserempak terjumpa ayahandanya di padang mahsyar.
Kita ke akhirat nanti kita akan berjumpa dengan amal kita yang baik. Seawal dalam kubur, seorang lelaki yang indah datang. Kita pun dalam kubur terkebil-kebil. Nampak indah je lelaki comel. Siapakah kamu? Ana amaluka salih. Aku adalah amalmu yang soleh. Orang baiklah. Dengan harumannya kita, ingat siapa tadi? Satu lagi sisi pandang bagi yang amal buruk, nampak muka huduh, menyeramkan, bau busuk. Siapa kau? Aku adalah amalmu yang jahat. Allah. Dalam ruangan barzah tu begitu, datang pula siapa yang busuk ni? Allah. Seawal di alam barzah. Sehingga di padang mahsyar, bukan sekadar kita berjumpa dengan amal-amal soleh kita. Tadi imam kita baca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, rakaat kedua. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat amal kebaikan yang kecil, kita akan lihat kesan dia. Kita akan menyaksikan, ish besarnya infak khamsa rial besarnya infak. Bukan cerita khamsa rial, ni percetakan bagi hadiah, wakaf pula kat masjid, orang baca selagi tulisan tu kekal. Allah. Saya dengan kawan-kawan ketika susun buku kecil ini, ya Allah, dengan asbab tajuk ni, wahai Allah, hindarkan aku dan kawan-kawan dan semua yang berinfak daripada neraka, wahai Allah, hindarkan. Tak ada apa pun, just susun je, sambung satu kerja besar oleh yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu ni awal tu, saya mengimpikan buku ni sampai pada setiap rakyat Malaysia. Lepas tu dah fikir nak projek terjemahan, nak supaya sampai kepada seluruh umat dunia ni. Tak tahulah akan datanglah, kita tak sempat dah. Mungkin kerja-kerja ni disambung oleh orang lain. Just muka surat depannya boleh terjemahan bahasa Tamil dengan Mandarin. Dalam tu kemudianlah orang lain sambungkan. Mari kita tengok hadis ni siap dengan terjemahan. Hadis sahih daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah dengar hadis ini riwayat Bukhari, Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muka surat 18 dan 19. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah. Nabi Ibrahim alaihi salam bertemu dengan bapanya Azar pada hari kiamat. Sama-sama saya baca Arab yang sebelah 18, teks dia, terjemahan sebelah muka surat 19. Wa ala wajhi Azara qataratun wa ghabaratun. Pada muka ayahanda Azar ini terdapat tanda-tanda legam bagaikan terkena asap akibat ketakutan terhadap dahsyatnya hari kiamat tersebut dan dicemari dengan debu. Orang beriman wajahnya bercahaya. Allahumma amin. Mudah-mudahan wajah kita bercahaya, anggota wuduk kita bercahaya. Adapun golongan selain daripada orang yang beriman, hal keadaannya suram, bermuram durja, muka gelap, berdebu. Tanda-tanda ketakutan yang teramat. Fayaqulu lahu Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dia, alam akul laka la ta'sini, tidakkah aku dulu wahai ayahanda telah memberitahumu agar jangan mengingkari dakwahku. Anak anda dah pesan dah, ikut ayahanda, ikut. Jangan ikut syaitan tu, ikut cakap anak anda ni. Alam akul laka la ta'sini, tidakkah aku sudah memberitahumu di dunia dulu jangan engkau mengingkari dakwahku. Fayaqulu abuhu, berkata Azar, fal yauma la a'sika. Ustaz baris tu ada garis merah tu, underline merah tu. Fal yauma la a'sika. Bapanya iaitu pun menjawab, maka pada hari ini aku tidak mengingkarimu. Betul dah apa yang kamu cakap tu, betul hai Ibrahim. Aku nampak dah. Hari ini aku I follow you. Aku ikut.
Ini penyesalan demi penyesalan. Sebelum tu sudah pasti saat tercabut nyawa tu menyesal dah, tak apalah. Yang ni dapat berjumpa dengan anak dia yang pernah mengajak ayahanda dulu di ketika hidup dulu untuk mengikut Islam, menerima Islam, bersama-sama dengan akidah Islam, tinggalkan syirik, tinggalkan berhala. Nabi Ibrahim mendengar pengakuan ayahandanya, fal yauma la a'sika, pada hari ini iaitu di padang mahsyar aku tidak akan mengingkari kamu. Saya yakin Nabi Ibrahim sangat bergembira dengan pengakuan nak kata ikhlas, memang ikhlas dah, pengakuan ikhlas ayahandanya di padang mahsyar. Terus oleh kerana Nabi Ibrahim dah dengar pengakuan ikhlas ayahandanya, Nabi Ibrahim terus minta. Yang ni nak kait dengan ayat surah Maryam ayat 47 tadi. Yang kita baca atas, cuba tengok tajuk tu, ayat 47 surah Maryam. Janji Nabi Ibrahim akan mohon keampunan bagi pihak ayahandanya di padang mahsyar. Nak minta tolong, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah ayahandaku. Ayahandaku dah sedar dah. Ayahandaku dah insaf dah. Aku dengar ayahandaku tu dia nak follow aku, wahai Allah, dakwah aku di padang mahsyar. Nabi Ibrahim tengok tu sampai tahap tu dia cuba memberi syafaat. Fayaqulu Ibrahim, tu tengok sambung hadis tu, fayaqulu Ibrahimu ya rabbi innaka wa'antani alla tukhziyani yawma yub'atsun fa ayyu khizyin akhza minal abil ab'ad. Nabi Ibrahim pun berkata kepadanya, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau, yakni Allah, telah berjanji kepadaku agar tidak menghinakan aku pada hari di mana semua manusia dibangkitkan dari kubur masing-masing. Wahai Allah, maka apakah kehinaan yang lebih dahsyat daripada kehinaan yang menimpa bapaku yang jauh dari rahmat-Mu, wahai Allah. Dalam bahasa yang mudah nak faham, ya Allah, Kau telah berjanji tidak menghinakan aku di padang mahsyar. Wahai Allah, apakah penghinaan yang lebih dahsyat lagi? Ayahandaku jauh daripada rahmat-Mu, wahai Allah. Tolonglah, wahai Allah, ampunkanlah ayahku ni, wahai Allah. Ayahku dah sedar dah dekat padang mahsyar ni. Selamatkanlah dia daripada murka dan api neraka-Mu, wahai Allah. Mari kita saksikan apa jawapan Allah Ta'ala. Dan itu Allah Ta'ala kekal dengan jawapan yang asal. Dan itulah Nabi Ibrahim berusaha. Apa jawapan Allah Ta'ala? Dalam hadis Nabi SAW, fayaqulullahu ta'ala, berkata Allah, berfirman Allah, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Tulisan merah. Allah berfirman, muka surat 19 tu, sesungguhnya aku mengharamkan syurga itu ke atas orang-orang kafir. Ayahanda azar kamu tu, hai Ibrahim, dia orang kafir, mati tanpa la ilaha illallah, mati hal keadaan dia syirik. Benda yang paling asas, orang kafir tidak masuk syurga selama-lamanya. Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Syurga itu aku haramkan ke atas orang-orang kafir. Habis penghakiman Allah SWT. Nabi Ibrahim sudah pun menjalankan kerja dia. Janji Nabi Ibrahim dengan ayahanda dia. Tengok surah Maryam ayat 47 tu. Qala salamun alaik. Salam sejahtera atas ayahanda. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan beristighfar, mohon ampun untuk bagi pihak ayahanda nanti di padang mahsyar. Innahu kana bi hafiya. Allah Ta'ala dengan aku, wahai ayahandaku, rapat. Aku akan cuba nanti di padang mahsyar mohon keampunan. Dan Nabi Ibrahim dah buat. Ikut waktu kita sekarang ni belum berlaku. Tengok Allah Ta'ala dah cerita dah. Al-Quran cerita, link dengan hadis sahih, hadis Bukhari dah cerita. Masya Allah. Ini cerita Nabi Ibrahim dengan ayah dia. Akan berlaku juga cerita Nabi Muhammad SAW dengan pakciknya Abu Talib. Akan kena juga dengan kita. Tapi dengan syarat kita pernah beritahu kawan-kawan baik kita yang bukan Islam, kita kena sampaikan mesej ini.
Bukan tugas Jabatan Agama Islam, bukan tugas Abid Liu, bukan tugas JAKIM, tugas kita. Tapi caranya berbeza lah. Kalau kita mampu, silakan. Hadiahkan buku-buku, bagi link Zakir Naik. Ataupun kita bercakap, kita sendiri menunjukkan akhlak yang baik sebagai seorang Muslim. Masing-masing kita ada. Tugas kita bukan mengislamkan orang, tugas kita menunjukkan Islam itu. Mengislamkan orang ini hidayah daripada Allah, hidayah. Tapi mungkinkah seseorang yang Islam pada hari ini, kita pernah beritahu sesuatu 10-20 tahun yang lalu, kita pernah bagi, kita ada tanam sikit saham, masya-Allah tabarakallah, kita pun tak tahu. Yang penting kita jangan menjadi asbab orang lain tak mau kepada Islam. Wa'alaikumsalam. Hujung hadis tu tuan-tuan tengok, ini ke sad ending lah. Sad ending. Tapi untuk kuliah kita hari ni tak sad ending lah. Kita tutup kuliah kita yang ni dengan yang ni happy ending juga lah. Kan? Tuan-tuan jangan sedih dapatkan ini. Kita ni berita gembira. Kan? Hujung hadis tu, summa yuqalu ya Ibrahim ma tahta rijlaik فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. Kemudian dikatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, tengok apa yang ada di bawah kakimu. Lalu Ibrahim AS pun melihat di bawah kedua kakinya. Beliau mendapati seekor serigala hutan. Dalam terjemahan lain ada yang menulis seekor anjing hutan. Saya semak balik, zikhin multatikhin ini, kalau tuan-tuan perasan, binatang dobok, orang sebut dobok, D-U-B-U-K. Binatang yang kalau dia tengok muka binatang tu huduh. Dobok, D-U-B-U-K. Itu zikhin. Apa nama dia binatang tu yang suara dia nama? Hina ke apa? Allah. Tengok bunyi suara pun tak sedap, muka pun serigala hutan, anjing hutan, hina tu. Nama pun hina. H-E-E-N-A ke apa? Wahai Ibrahim, tengok kat bawah kakimu ada apa tu? Nabi Ibrahim tengok, ayahanda tadi dah bertukar dah. Manusia yang penuh dengan hitam muka dia dah ditukar dalam bentuk binatang yang hina ini, penuh dengan tanah-tanah kotor, berlumpur. Hal keadaan memang dahlah binatang satu hal, muka pula macam tu. Lalu dipegang keempat-empat kakinya, malaikat pegang, campak ke dalam neraka tanpa berlengah lagi. Allahuakbar. Fakta syaitan, ahli musyrik, mereka yang mati tanpa la ilaha illallah, mereka tidak dibicarakan. Mereka tidak dibicarakan di padang mahsyar. Nak bicara buat apa? Mereka ni terus dimasukkan ke dalam, diheret, di fauslihi nara, dipegang ubun-ubun dia, dicampak ke dalam api neraka Allah SWT. Yang kes ni sebelum dicampakkan ke neraka, Allah Ta'ala tukar wajah ayahanda, hal keadaan tubuh badan ayahanda Azar ini menjadi seekor serigala anjing hutan yang kotor, lalu dicampakkan ke dalam neraka, kekalah dalam neraka selama-lamanya. Wal a'yazubillah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tuan-tuan sidang jemaah, muka surat 20 itu, ahli neraka pun dah berkumpul dalam neraka ramai-ramai. Nampak syaitan, ahli neraka marahlah syaitan. Ahli neraka ni dah sambil-sambil kena azab tu, nampak syaitan. Lalu syaitan pun berhujah mempertahankan dirinya di dalam neraka. Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Ibrahim ayat 22, ayat 23. Ni kita bacalah, saya baca, jemaah ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syaitan lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq
wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Illa tu illa saya tertinggal tu. Illa an da'autukum fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimina lahum adzabun alim. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha bi'izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Sadaqallahul azim. Dan berkata syaitan setelah selesai urusan di mahsyar. Habis dah urusan di mahsyar. Syaitan pun berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kamu janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun telah menjanjikan kepada kamu tetapi aku menyalahinya. Syaitan cakap lagi, wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Sesungguhnya aku tidak ada kekuasaan terhadap kamu yang sedang menghuni neraka. Hei ahli neraka, aku ni sebenarnya tak ada kuasa ke atas kamu pun. Aku bisik je. Aku tak ada buat Roblox, tak bagi kamu datang sembahyang berjemaah. Ini Ustaz saya urailah. Nak mari kat masjid takwa ni, aku tak blok pintu pagar kamu. Mana aku tak ada kuasa, aku hanya bisik je. Aku bagi option je. Aku tak ada pernah menghalang kamu. Melainkan illa an da'autukum fastajabtum li. Melainkan aku menyeru saja, aku bagi option je. Kamu yang ikut godaan aku. Fala talumuni. Oleh sebab itu jangan kau cerca aku. Aku ni syaitan. Contohlah, bukan aku ni dalam bentuk dialog. Aku ni syaitan, kamu jangan cerca aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Cercalah diri kamu sendiri. Yang salah tu kamu ikut aku buat apa, jangan nak marah aku, kata syaitan. Clear dalam Quran Allah detail tu. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian. Aku pun kena kat neraka ni. Nak minta tolong aku tak dapat tolong kalian. Dan kamu pun tak dapat tolong aku, kata syaitan kepada ahli neraka. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kamu yang menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Habis cerita syaitan mempertahankan diri dia. Ahli neraka kutuk syaitan, syaitan dah jawab dah. Kan tak ada nak buat apa dah. Aku tak dapat tolong kamu, kamu tak dapat tolong aku.
Lalu Allah Taala tutupkan ayat 23, tadi ayat 22, ayat 23, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihat. Adapun orang beriman dan beramal soleh dimasukkan ke dalam syurga. Tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha, masuk ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Allah. Penghormatan sesama mereka adalah ucapan salam. Jumpa je tahniah. Mengimpikan itu ada satu perkara percuma. Saya mengimpikan saya jumpa ayahanda bunda nanti. Kita akan jumpa prof kita, Allah maghfir lahu, guru kita, prof kita. Tak tahu siapa tegur siapa. Saya rasa ayahanda tegur saya lah. Sebab waktu tu saya tak perasan ayahanda ni, saya jumpa ayahanda semua senior-senior. Saya tak jumpa ayahanda kenal saya. Allahumma amin. Ustaz, kita pernah jumpa di At-Taqwa dulu. Ayahanda, saya lah yang duduk depan yang anda ambil buku Ustaz kata. Hari ni kita duduk dalam syurga, tahniah. Kita saling mengucapkan tahniah. Dan kita akan tinggal lebih lama di dalam syurga, selama-lamanya. Kat sini sekejap je. Saya dekat sini sekejap. Lepas ustaz lain lah pula. Prof kita, tuan guru kita, Allah maghfir lahu, duduk sini lama. Tapi akhirnya saya pun tak lama duduk atas kerusi ni. Ustaz lain pula. Tuan-tuan pun tak lama duduk atas sejadah tu. Masjid ni akan kekal. Anak cucu-cucu kita lah, ia akan menyambung perjuangan kita di takwa ini, di taman tun ini. Dan kita akan melalui perjalanan yang begitu panjang tempohnya di alam barzakh. Allah maja'al kuburana raudatan min riyadil jannah. Kita akan berada di padang mahsyar. Kita akan, Allahumma amin, kita akan masuk ke dalam syurga berjiran dengan kekasih Allah buah hati kita, Nabi Muhammad SAW. Penutup buku ni ada doa. Ayat ni amalkanlah doa ni. Terakhir bawah tu, baca yang doa yang bawah tu. Dalam buku kecil ni tak ada satu gambar pun. Gambar penyusun tak ada, gambar orang pun tak ada. Kalau dalam buku-buku yang lain memang ada gambar orang. Dalam buku ni ada gambar orang, dalam ni tak ada. Dengan niat penyusun supaya tidak ada siapa di kalangan kita masuk ke dalam neraka, kecuali gambar belakang ni. Gambar belakang ni gambar bayang lah. Tak tahu gambar siapa, memang gambar ilustrasi sahaja. Ada doa tu. Doa Nabi SAW ajar kepada kita. Dan hari ni saya kira sanad lah pada tuan-tuan. Doa ni jarang kita baca. Yang biasa kita baca doa Rabbana srif anna azab jahannam inna azaba kana gharama. Ada doa ni tambah lagi vocabulary doa masuk syurga, hindari neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon akan syurga-Mu dan jauhkanlah aku dari azab neraka-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon akan syurga-Mu dan jauhkan aku dari azab neraka-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon akan syurga-Mu dan jauhkanlah aku dari azab neraka-Mu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang atas ni hadis yang saya dah pernah sebut sebelum ni. Baik kali kita ulang. Barang siapa yang mohon syurga 3 kali, alang-alang doa mohon syurga, sebut 3 kali. Ya Allah, aku nak syurga. Ya Allah, aku nak syurga. Ya Allah, aku nak syurga. Sebab syurga mendoakan balik, berbalas-balas pantun pula dengan kita. Ya Allah, fulan sudah pun berdoa memohonku, wahai Allah, masukkanlah fulan ke dalam aku, wahai Allah, kata syurga. Syurga pun berdoa juga. Begitu juga alang-alang kita doa mohon jauhi neraka, baca 3 kali, kurang-kurang 3 kali. Ustaz nak baca 4 kali, 44 kali, bacalah. Kurang-kurang mau 3 kali. Penuh penghayatan, pastinya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Maka neraka berdoa, ya Allah, selamatkanlah fulan yang berdoa itu daripada aku, janganlah masukkan dia ke dalam api neraka-Ku ni, wahai Allah. Dalam kitab Duratun Nazhin pernah diceritakan ada seorang yang amalkan doa ini termasuk dalam neraka. Neraka jadi kecut.
Neraka macam offline, dia macam shutdown sekejap. Malaikat pun kelang kabut. Nak cerita sampai tahap tu. Lalu malaikat pun mengadu kepada Allah, wahai Allah, ni neraka shutdown ni, kenapa? Kata Allah, kamu pergi masukkan ke dalam neraka mereka yang tak patut masuk neraka, iaitu antaranya mereka berdoa, yang rajin berdoa dengan Allahumma ajirna minan nar. Allahu akbar. Besarnya rahmat Allah, besarnya rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Amalkan insya-Allah buku kecil ni, baca secara santai, hadiahkan kepada kawan-kawan insya-Allah. Besok kita mulakan buku tentang syurga. Tapi namun bawalah semua. Dua buku ni bawa kan dalam kereta, bawa dalam kuliah kita insya-Allah. Apa maaf sekali itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tasbih wa salat. Syurga. Jazakallah.